Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini cikgu akan membincangkan silibus matematik KSSM tingkatan 5 bab 5 kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Di dalam bab ini anda akan mempelajari subtopik 5.2 iaitu pembesaran. Standard pembelajaran pada kali ini adalah untuk menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Objektif video pada hari ini adalah untuk menentukan objek bagi suatu pembesaran apabila diberi imej. Yang saya akan fokuskan bagaimana menyelesaikan contoh soalan 11B menggunakan petua kira bilangan kotak. Jadi ini adalah soalan contoh 11. Muka surat 143 di dalam buku teks matematik tingkatan 5. Lukis objek bagi setiap imej yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. Jadi A kita telah bincangkan pada video sebelum ini. Jadi video ini kita akan fokuskan bagaimana ingin melukis objek bagi soalan B. Jadi kita masih menggunakan tips yang sama, iaitu yang pertama kenal pasti pusat pembesaran. Jadi kita dah tanda telah diberi dalam soalan. Yang kedua kenal pasti faktor skala, diberi negatif 3. Apabila diberi nilai negatif bermaksud jarak objek dan imejnya adalah pada arah yang bertentangan, iaitu K negatif 3. Jarak setiap bucu objek dari P ialah 1/3 daripada jarak bucu sepadan imej dari P pada arah yang bertentangan. Jadi saya akan terangkan kepada anda satu persatu menggunakan petua bilangan kotak untuk memudahkan anda jawab dalam peperiksaan. Jadi kita akan selesaikan langkah 3, langkah yang paling penting. Tetapi untuk dapatkan objek kita perlu selesaikan daripada bawah, iaitu langkah 3 terlebih dahulu, iaitu lukis unjuran garis bucu P kepada A', disebabkan kita ingin cari objek bagi A' terlebih dahulu, iaitu A. Jadi setelah kita lukiskan garis, okey, di sini kita akan kira bilangan kotak yang menghubungkan P kepada A' yang kita lukis ini. Jadi bagaimana yang dimaksudkan bilangan kotak? Okey, jadi seperti ini. Bermaksud segitiga ini akan menghubungkan P kepada A, macam kita belajar vektor lah sebenarnya. Jadi kita akan kira bilangan kotak terlibat. So bilangan kotak daripada P ingin ke A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak mencancang, jadi kita letakkan 6. Dan berapa kotak mengufuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6 kotak mengufuk. Jadi kita tahu kita akan selesaikan daripada bawah ke atas. Jadi langkah 2 kita ingin dapatkan daripada P kepada titik A yang kita ingin nanti berapa bilangan kotak mengufuk, berapa bilangan kotak mencancang. Jadi kita selesaikan persamaan ini, ataupun di sini telah diberi 1/3 daripada jarak bucu sepadan imej dari P pada arah yang bertentangan. Jadi kita selesaikan persamaan ini. Negatif 3 darab A sama dengan 6 kotak. Jadi A adalah negatif 2. Negatif bermakna arah bertentangan dengan objek, dengan imej yang diberi. Jadi bilangan kotak mengufuknya nanti adalah negatif 2. Disebabkan nilai yang sama, bermakna bilangan kotak mencancang juga adalah negatif 2. Jadi untuk kita dapatkan daripada P kepada titik A yang kita ingin cari tadi, kita perlukan 2 kotak mengufuk. Perlu diingat apabila tanda negatif, sekiranya imej arah ini daripada pusat pembesaran, objeknya mesti bertentangan. Jadi kita akan kira ke atas. Jadi 2 negatif 2 iaitu arah pertentangan negatif, bermaksud 2 mengufuk, 1, 2 juga 2 menegak. Jadi kita dah dapat kenal pasti di mana kedudukan bagi. Jadi kita lukis unjuran daripada P kepada objek yang kita kehendaki. Jadi kita dah dapatkan A di sini. Jadi kita akan ulang langkah yang sama untuk dapatkan objek bagi B' iaitu B, objek bagi C' iaitu C, dan objek bagi D' iaitu D. Jadi kita dah dapatkan titik A iaitu objek bagi A'. Kita akan guna langkah yang sama untuk dapatkan objek bagi B' iaitu B. Jadi dari sini kita gariskan unjuran yang menyambungkan imej B' kepada P dan kita kira bilangan kotak. Didapati kotak mengufuknya adalah 12 dan kotak mencancangnya adalah 6. Jadi bagaimana nak dapat 12? Boleh kira di sini. So mengufuk
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So daripada P nak sampai kepada B, kotak mengufuknya ada 12 dan mencancang 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Jadi kita akan selesaikan daripada rumus ini untuk kita dapatkan nilai A dan nilai B. So sekiranya negatif 3 faktor skala darab A, iaitu jarak bilangan kotak di antara objek kepada pusat pembesaran adalah 12. Jadi kita akan dapat A adalah 12 bahagi negatif 3, iaitu A bersamaan negatif 4. Bermaksud arah yang bertentangan dan 4 kotak mengufuk yang akan menghubungkan pusat pembesaran kepada bucu B yang kita ingin dapatkan. Begitu juga untuk dapatkan B. B 6 bahagi negatif 3, kita akan dapat negatif 2. Jadi kita ingin selesaikan daripada yang menghubungkan pusat pembesaran P kepada B, iaitu 4 kotak mengufuk, 2 kotak mencancang pada arah yang bertentangan disebabkan K negatif. Jadi 4 kotak mengufuk, 2 kotak mencancang. So kita kira 1 daripada pusat pembesaran, 2, 3, 4. 2 kotak mencancang, 1, 2. Jadi kita dah dapat di mana kedudukan bagi B. Jadi kita akan teruskan untuk dapatkan C ataupun objek bagi C prime. Kita akan menggunakan langkah yang sama, iaitu kita gariskan daripada C prime kepada P, iaitu kita gunakan tips daripada bawah ke atas dan kita kira bilangan kotak mengufuknya didapati ada 12 dan bilangan kotak mencancangnya ada 3. Jadi kita akan cari nilai A dan nilai B di sini untuk kita dapatkan jarak daripada pusat pembesaran kepada objek C yang kita ingin cari. Jadi negatif 3 faktor skala darab dengan berapa jarak mengufuk daripada objek ke pusat pembesaran, kita akan dapat 12 untuk jarak daripada pusat pembesaran kepada image. Jadi bermakna A di sini 12 bahagi negatif 3 bersamaan negatif 4 dan B di sini 3 bahagi negatif 3 bersamaan negatif 1. Jadi kita perlukan maklumat ini untuk kita lukis di mana kedudukan titik C, iaitu objek bagi C prime. Jadi kita ingin dapatkan di mana kedudukan C, iaitu unjuran garis C kepada P akan melibatkan 4 kotak mengufuk daripada pusat pembesaran dan 1 kotak mencancang dari pusat pembesaran dengan keadaan arah bertentangan dengan image disebabkan negatif di sini. Jadi kita kira 1 kotak mencancang, 4 kotak mengufuk. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 1 kotak mencancang. Jadi kita dah dapat kenal pasti di manakah kedudukan bagi C. Jadi kita dah dapat objek untuk C. Seterusnya kita akan ulang untuk dapatkan di mana objek D. Jadi seperti biasa kita akan buat unjuran garis terlebih dahulu D prime kepada P dan kita kira bilangan kotak. Okey, seperti ini kita dapati ada 6 kotak mengufuk dan 3 kotak mencancang. Jadi ini perlu untuk kita dapatkan daripada P kepada D nanti berapa kotak mengufuk, berapa kotak mencancang. Daripada pengiraan saya telah terangkan pada awal video tadi, kita dapat di sini A-nya negatif 2, B-nya negatif 1. Jadi kita akan dapatkan D prime. Kita dapati bilangan kotak mengufuknya adalah negatif 2. Bermaksud negatif, maksud kita akan ambil kira di sebelah kiri ya. Jadi negatif 2 dan 1, 2 dan bilangan kotak mencancangnya negatif 1, bermaksud ke bawah 1. Jadi kita dah dapat dah di mana kedudukan bagi objek D seperti yang ditunjukkan di sini. Okey, jadi kita dah dapat. Okey, seterusnya langkah terakhir kita hanya perlu sambungkan titik A, B, C dan D. Jadi inilah hasil jawapan di mana kedudukan objek bagaimana kita ingin melukis objek bagi image A prime, B prime, C prime, D prime yang diberi dalam soalan. Diharapkan keterangan ini dapat membantu semua yang berada di luar sana. Sekian, terima kasih.